Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita mendengar anak pemimpin daripada Parti PAS yang ditahan SPRM. Bahkan kita juga mendengar bos besar ataupun pemimpin tertinggi PAS yang berpangkat Menteri Besar ditahan SPRM. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan anak MB Perlis dan juga MB Perlis yang ditahan SPRM baru-baru ini telah menimbulkan banyak tanda tanya. Adakah benar-benar mereka terlibat dengan kesalahan? Nah, saudara-saudara, terkini SPRM dalam satu keputusan terkini melalui artikel daripada Malaysia Kini. Rasuah di Perlis, SPRM cadangkan seorang suspek didakwa. Nah, menjadi persoalan yang utamanya adalah siapakah yang dicalonkan SPRM untuk seorang suspek itu didakwa. Adakah anak MB Perlis? Adakah MB Perlis ataupun mana-mana pihak? Nah, itu menjadi persoalannya lah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sudah menyelesaikan siasatan mereka. Anak MB Perlis Muhammad Syukri Ramli yang terkait dengan isu rasuah. Malaysia Kini difahamkan pegawai SPRM yang berkaitan sudah menyerahkan kertas siasatan mereka kepada Jabatan Peguam Negara beberapa hari lalu. Artikel ini diterbitkan pada 15 Mei. Menurut sumber, selain mengemukakan dapatan hasil siasatan, SPRM juga mencadangkan agar sekurang-kurangnya seorang suspek dibawa ke mahkamah untuk menghadapi pertuduhan jenayah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi pula mengesahkan bahawa agensi anti rasuah itu sudah menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara. Bagaimanapun, Azam enggan mengulas lanjut. Apabila ditanya sama ada suspek yang dicadangkan untuk didakwa itu ialah anak Muhammad Syukri. Sekarang kita tunggu keputusan Timbalan Pendakwa Raya pada minggu depan, katanya kepada Malaysia Kini. Bulan lalu, SPRM dilaporkan menahan reman anak Menteri Besar Terbabit dan 5 yang lain bagi membantu siasatan berhubung. Kes mengemukakan dokumen palsu bagi membuat tuntutan bernilai 600,000 sejak 2022. Bagaimanapun, penelitian mendapati projek yang didakwa itu tidak dilaksanakan. Ia melibatkan projek kerja-kerja penyelenggaraan, pembaikan, pembekalan, dan peringatan dari 2022 hingga kini. Badan Pencegah Rasuah itu dilaporkan sedang menyiasat Muhammad Syukri atas dakwaan salah guna kuasa. Muhammad Syukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis kemudian dibebaskan pada hari yang sama selepas penyiasat selesai merakam keterangannya ketika dia hadir di Ibu Pejabat Agensi Anti Rasuah berkenaan di Putrajaya pada 30 April. Malaysia Kini difahamkan SPRM mungkin akan memanggil Muhammad Syukri semula untuk disoal siasat tidak lama lagi. Menurut artikel daripada Malaysia Kini bertarik 15 Mei. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan rasuah di Perlis, SPRM cadangkan seorang suspek didakwa. Nah, saudara-saudara, persoalannya kalau anak MB Perlis dan MB Perlis itu terlibat dengan rasuah dan dapat dibuktikan bersalah, bukankah itu satu kejutan buruk untuk PAS dan Perikatan Nasional? Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terdapat satu lagi mungkin kita boleh cakap terdapat unsur rasuah yang berlaku di Kelantan. Baru ada unsur berkaitan dengan pengesahan ada rasuah atau tidak, itu kita tahu nanti selepas siasatan diselesaikan oleh SPRM. Seperti yang tular baru-baru ini berkaitan dengan Telaga Jejari di Kelantan. Isu Telaga Jejari yang kita tahu SPRM kini sedang menyiasat
10 proyek pembinaan Telaga Jejari lebih Rm300 juta menurut Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membuat siasatan terhadap 28 telaga jejari yang dibina menerusi projek pembinaan Telaga Jejari ataupun HCW. Ia membabitkan 10 projek pembinaan serta membaik pulih loji rawatan air LRA dianggarkan berjumlah lebih 300 juta yang dibina Air Kelantan Sdn Berhad ataupun AKSB kerana gagal berfungsi bagi membekalkan air kepada penduduk. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata projek berkenaan dibina antara 2008 hingga 2015. Beliau berkata susulan itu 4 lelaki ditahan bagi membantu siasatan terhadap pembinaan HCW di Kelantan kerana gagal berfungsi bagi membekalkan air kepada penduduk. Dalam pada itu, saudara-saudara, Kerajaan Negeri PAS ataupun Kerajaan Negeri melalui Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Fadzli Hasan berkata, Kerajaan Kelantan tidak akan mengganggu proses penyiasatan yang sedang berjalan. Isu Telaga Jejari, Kerajaan Kelantan beri kerjasama penuh kepada SPRM. Nah, saudara-saudara, persoalannya, dana yang disebutkan di sini adalah sebanyak Rm300 juta, lebih 300 juta. Nah, persoalan yang utama adalah, adakah Kerajaan Kelantan ataupun kerajaan di bawah pimpinan PAS PN itu terlibat dengan penyelewengan dana, terlibat dengan salah guna kuasa, salah guna jawatan, ataupun terlibat dengan rasuah yang berkaitkan dengan dana lebih 300 juta ini. Nah, kalau ini benar, adakah status Menteri Besar Kelantan dalam bahaya? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati, saya juga melihat di dalam perkongsian daripada Facebook page Anak Tahu yang berkata Rm300 juta habis begitu saja. Jadi saudara-saudara, kita menantikan adakah perkara ini benar atau tidak. Tetapi yang pasti yang kita tahu, SPRM sedang menyiasat 10 proyek pembinaan Telaga Jejari lebih Rm300 juta. Dengan ini, satu lagi kejutan buruk untuk PAS dan Perikatan Nasional. Dan ini sudah pasti, mana-mana berkaitan dengan unsur rasuah paling dibenci oleh PMX. Begitu juga Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Fadzli Hasan berkata, Kerajaan Kelantan tidak akan mengganggu proses penyiasatan yang sedang berjalan. Saya menyerahkan kes berkenaan kepada SPRM untuk menyiasat kes ini seadil-adilnya. Namun di dalam Facebook page, entry Facebook page Anak Tahu di dalam ruangan komen menyatakan, itu pun besar nafsu nak perintah negara. Adakah selepas ini kerajaan pimpinan PAS PN akan ditolak lagi? Sudahlah ditolak baru-baru ini di Kuala Kubu Baru, itu kerajaan, maafkan saya, bukan kerajaan, Parti Gabungan PN. Kali ini pula, adakah ini satu lagi unsur yang menyebabkan PN akan ditolak rakyat? Kerana PAS yang disebutkan terlibat dengan rasuah ini. Kalau benar. Dalam ruangan komen juga berkata, biar terbengkalai. Penyakit sakau ini tidak ada ubat dalam kelompok mereka. Ada juga berkata di sini, teruskan bongkar segala kejahatan PAS. Ada yang kata negeri kerajaan PAS, Islam tak ada makna. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, Anda boleh lihat di dalam Facebook page Anak Tahu, dan Anda juga boleh lihat di dalam artikel-artikel rasmi di Malaysia berkaitan dengan isu ini. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.